dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Lebih lagi kita ketika mana kita berwuduk, supaya wuduk kita lengkap. Di samping amalnya lengkap, sudut fizikalnya, perbuatan, ruhnya pun ada dalam kita berwuduk. Baik. Setelah selesai berwuduk, antara sunnahnya ialah kita diminta membacakan sepotong di antara hadis ataupun doa. Catatan dalam kitab ini daripada Al-Imam Nawawi disebutkan, setelah selesai berwuduk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis ini, tuan-tuan, ada berbincangan ulama. Ada yang kata isnadnya ataupun sanadnya dhaif. Maksudnya jaluran hadis ini ada sedikit pertikaian di kalangan ulama. Ada ulama yang berpandangan jaluran hadis ini datang ni agak sedikit kedhaifan. Mana ada masalah daripada sudut dia punya sandaran hadis ini. Ada periwayat agak dhaif seumpamanya. Jadi bagi saya nak kepada apa yang kita boleh angkat sebagai benda yang lebih tepat dalam agama. Jadi kesimpulannya, kalau ikut kepada hadis ini, kita ambil apa yang tepat di sebalik ajaran yang Nabi ajar kepada kita. Di antaranya ialah, kalau kita tengok dalam hadis ini, perkataan yang paling tepat, yang paling mudah, yang paling sesuai, tuan-tuan ambil di pertengahan hadis itu untuk bacaan. Apa dia? Tengah-tengah tu apa dia? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang itu periwayatan jelas daripada Imam Muslim. Ambil yang itu. Walaupun dalam riwayat ini disebutkan panjang asyhadu tu sampai kepada sekian-sekian, tak apa. Saya nak ajak puan-puan ambil yang tengah-tengah tu. Apa dia? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Siapa yang boleh guna lighter pun cantiklah tu supaya jelas ya. Sekurang-kurangnya doa tetap doa. Yang awal tu tak salah saya kata, tetapi ulama bincang, kita ambil kalau boleh benda yang sahih, yang jelas daripada Muslim. Contohnya tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang keduanya, kalau kita ambil yang ni, kita mudah nak hafal, betul tak? Kalau yang panjang-panjang ni tak sombong lah ya. Yang pendek-pendek pun kadang-kadang tak boleh, tapi pendek ni mudah ingat. Sekarang boleh ingat ni, pejam mata sekejap, baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ingat doa makan juga. Yang tu tak lupa. Dah boleh ingat tu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ni balik keluar nanti ambil wuduk sembahyang duha, ambil wuduk sembahyang zuhur, boleh baca terus, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh ingat sekarang juga. Jadi mudah. Fokusnya ialah dalam doa ini dibaca bila? Selepas kita selesai berwuduk. Selesai wuduk kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa maknanya? Makna cukup menarik. Sebab dalam doa ini kita bercakap secara tulus dengan Tuhan. Siapa kita? Kita hamba yang lemah, yang banyak dosa, banyak kesilapan, banyak benda-benda yang tak elok. Sementara kita dah sebut dalam perkara yang lalu, bila kita ambil wuduk, kita dah bincang sebelum ini, sebelum PKP 5 bulan yang lepas lah,
Lama sangat tu. Ingat ke tidak, dalam hadis Nabi sebut, tiap kali kita ambil wuduk, dosa muka akan gugur dengan air wuduk. Betul tak? Hadisnya kita dah baca sebelum ini. Tiap kali kita basuh tangan ketika wuduk, dosa tangan gugur. Tiap kali kita basuh telinga ketika wuduk, dosa telinga gugur dengan air wuduk. Allahu Akbar. Ini menunjuk kepada kita bahawa dalam hakikat kehidupan beragama kita, kita sentiasa bertempik dengan dosa yang tak pernah selesai. Kena sebut tu, kita hidup ni tuan-tuan bertempik ke? Tempek. Bolehlah apa-apa ya, yang penting boleh faham sudah. Bertempik dengan dosa, maknanya dosa tu melekat. Dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa telinga, dosa mata. Kita semualah, bukan saya. Kita semua, bukan tuan saya pun termasuk, minta maaf lah. Jadi harga wuduk ni rupa besar kepada kita. Allah jadikan amalan berwuduk cara sebijak itu untuk kita keluarkan dosa pada bertepik di celah-celah tangan kita, di celah-celah telinga kita, bahkan daripada anggota badan kita. Artinya, nikmat wuduk ini besar dalam Islam. Satu nikmat besar dalam Islam, bukan kecil. Sementelahan pula wuduk dah selesai. Dosa gugur. Kita minta lagi kepada Allah. Ini hadisnya. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tambah lagi barakahnya. Apa barakahnya? Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang suka bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku golongan yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku golongan hamba yang menyucikan diri. Maknanya di sini kita dapat dua rezeki by cash. Rezeki yang pertama, ketika wuduk diambil, dosa dah jatuh gugur dengan air wuduk yang telah hamus jauh pergi. Rezeki yang keduanya ialah dengan doa tadi, kita minta Allah kekalkan kita sebagai hamba yang suka bertaubat dan bersih hati jiwa kita kepadanya. Nampak dua kebaikan. Jadi kalau siapa yang wuduk saja tak baca doa, dapatlah satulah apa dia, dapatlah kesan wuduk tadi, dosa habis, tapi doa tak baca, rugi tak? Rugilah. Jadi kita cuba gabungkan. Sebab itulah tolong amalkan. Hari ini Masya Allah, setengah-tengah surau masjid, sepertilah kalau masjid Bukit Jelutong, saya nampak terang-terang tu, bila pergi tu, masuk bilik wuduk tu, di bilik wuduk lah, bukan tandas, bilik wuduk tu, dia letak dekat pintu nak keluar pada bilik wuduk tu, doa tu. Jadi kita bila melangkah nak keluar tu, terpapar doa kat dinding, boleh baca Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin. Jadi untungnya bila orang tu berwuduk, wuduk selesai, doa pula kepada Allah Azza wa Jalla, maka dapat dua kebaikan. Satu, ketika berwuduk terampun dosa. Yang kedua ni, kita minta mengadu kepada Allah, merayu, ya Allah, jadikan aku hamba yang suka bertaubat dan hamba yang secara bersihkan diri. Jadi ini memberi pulangan besar kepada kita, puan-puan. Untung satulah para ulama kita kata apa dalam hal ini, secara umum lah, kata Al-Imam Suyuti dan Imam Nawawi pun kata, dia kata bila kita hidup dalam keadaan doa dibaca sentiasa, kita akan dapat kerahmatan Allah secara tunai dalam hidup ini. Allah beri kerahmatan kerana kita dengan dia tak putus.